students, pelajar-pelajar, sila dengar topik ni ya. Topik ini topik tingkatan 4 SPM Biologi sukatan KSSM. Kita tengok bab yang keempat, komposisi kimia sel. Topik dia adalah topik karbohidrat. Okey, topik karbohidrat ni penting ya. Sebab apa? Memang akan ada satu soalan yang akan diminta dalam kertas 1 dan juga kebaran kalian untuk dia keluar dalam kertas 2 pun ada ya. Tinggi sangat ya. Okey, kita tengok topik karbohidrat. Apakah itu karbohidrat? Karbohidrat adalah salah satu komponen biokimia yang sangat penting. Okey, dalam semua organisma memang akan ada komponen karbohidrat ini. Okey, komponen karbohidrat ini dia ada banyak jenis. Okey, dia ada banyak jenis. Kita akan tengok apakah jenis-jenis komponen karbohidrat yang kita ada dan apakah fungsi-fungsi dia, apakah bentuk dia dan bagaimana dia terbentuk jadi komponen karbohidrat yang kompleks. Okey, kalau kita tengok apakah dia karbohidrat, karbohidrat ni dia terdiri daripada unsur-unsur seperti karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, dia terdiri daripada unsur-unsur seperti karbon, hidrogen dan oksigen. Kalau kita tengok monomer karbohidrat, kita boleh jumpa monomer karbohidrat dalam bilangan karbon yang berlainan. Okey, kita ada monomer karbohidrat. Apakah maksud monomer ni? Monomer maksudnya, okey, unit asas yang akan membina sesuatu komponen polimer. Okey, so kalau kita tengok karbohidrat ni biasanya dia adalah dalam bentuk paling ringkas dan juga dalam bentuk yang paling kompleks. Okey, unit asas yang membina karbohidrat ni kita ada 3 jenis, iaitu komponen karbohidrat yang dibina dengan 3 karbon, monomer karbohidrat yang dibina dengan 3 karbon sahaja. Dan satu lagi kita boleh jumpa monomer karbohidrat yang dibina dengan 5 karbon. Dan satu lagi adalah monomer karbohidrat yang dibina dengan 6 karbon. So kalau kita tengok 3 karbon ni, monomer karbohidrat yang dibina dengan 3 karbon ni, biasanya kita tak ada soalan yang lazim dalam dalam SPM. Tetapi saya nak introduce sikit ya. Saya nak memperkenalkan kepada kamu yang 3 karbon ni biasanya kita boleh jumpa dalam proses respirasi sel. Okey, proses respirasi sel. Apabila kita tengok proses glikolisis, topik glikolisis ni kamu akan belajar dalam respirasi sel ya. Bab respirasi sel saya rasa itu adalah bab 7 ya. Proses respirasi sel ini kalau kamu tengok, glukosa akan dipecahkan kepada 2 molekul pyruvate. Okey, satu molekul glukosa akan melalui proses tindak balas kimia secara bersiri ya. Dia akan menghasilkan 2 molekul pyruvate. Okey, dalam proses itu akannya terbentuk 2 komponen monosakarida 3 karbon, iaitu satunya adalah dihydroxyaceton dan lagi satu adalah glyceraldehyde triphosphate. Nah, inilah monomer karbohidrat yang mempunyai 3 karbon sahaja. Okey, dalam konteks SPM memang kamu takkan ditanya. Okey, memang takkan ditanya. Tetapi dalam tingkatan 6 memang kamu kena tahu apakah itu molekul 3 karbon yang akan terlibat dalam proses respirasi dan sebagainya ya. Ia juga akan digunakan dalam proses fotosintesis juga ya. Okey, monomer karbohidrat yang mempunyai 5 karbon ni biasanya kita boleh jumpa dalam molekul DNA ataupun molekul RNA. DNA ni adalah apa? DNA ini adalah deoksiribonukleik acid ataupun dalam bahasa Melayu asid deoksiribonukleik. RNA pula dikenali sebagai asid ribonukleik. Ya, dalam bahasa Melayu kita panggil dia asid ribonukleik, RNA. Kedua-dua ini adalah rantai nukleik asid
yang akan mengangkut maklumat genetik, ya. Dia akan terdiri daripada maklumat genetik. Unit asas yang membina asid nukleik ini adalah nukleotid, nukleotida. Dan salah satu unit daripada nukleotida ini dikenali sebagai asid deoksiribonukleik ataupun asid deoksiribo. Okey, yang itu adalah 5 karbon. Lagi satu 5 karbon yang kita tengok, monomer karbohidrat 5 karbon yang kita boleh jumpa adalah dalam proses fotosintesis. Ya, dalam proses fotosintesis. Kalau kita tengok monomer 6 karbon, yang inilah yang paling banyak yang kita boleh jumpa dalam setiap organisma, dan topik karbohidrat ni lebih berfokus kepada monomer karbohidrat yang mempunyai 6 karbon. Okey, jom kita tengok, ya. Kita masuk, ya, topik karbohidrat ni, kita kena tahu apakah jenis molekul monosakarida, ya, molekul monosakarida ataupun monomer karbohidrat yang mempunyai 6 karbon. Kita ada 3 jenis, iaitu glukosa. Okey, kita ada glukosa, kita ada galaktosa dan juga kita ada fruktosa. Glukosa ni adalah paling banyak yang kita boleh jumpa dalam setiap jenis organisma. Okey, dalam setiap beberapa jenis komponen biokimia kita boleh jumpa glukosa. Okey, galaktosa pula biasanya kita boleh jumpa dalam susu. Ya, susu mamalia. Okey, ataupun susu tumbuhan juga ada, seperti susu soya juga ada laktosa dalam dia, ya. Dan juga kita ada salah satu komponen monosakarida 6 karbon yang penting dikenali sebagai fruktosa. Fruktosa, nampak, dengar tak nama dia fruktosa, macam fruit, ya. Ni memang dia kebanyakannya kita boleh jumpa dalam buah, ya, dalam tumbuhan, ya. Air tebu pun kita boleh jumpa fruktosa, ya. Dalam madu pun kita boleh jumpa fruktosa, dalam nektar bunga, ya, kita boleh jumpa fruktosa. Okey, kalau kita tengok molekul karbohidrat yang 6 karbon ini, ya, struktur karbon 6 karbon ni, nisbah unsur untuk molekul glukosa, ya, biasanya kita boleh jumpa dalam karbon 6 karbon kepada nisbah 12 hidrogen kepada nisbah 6 oksigen. Okey, 6 karbon nisbah kepada 12 hidrogen nisbah kepada 6 oksigen. Inilah nisbah unsur untuk molekul glukosa. Formula kimia molekul glukosa ini ialah C6H12O6. C6H12O6. Ya, pastikan kamu tahu yang formula kimia untuk molekul glukosa ini adalah sangat-sangat penting, ya. Okey, kalau kita tengok unit asas karbohidrat, biasanya kita panggil unit asas karbohidrat sebagai monosakarida. Ya, monosakarida. Okey, apakah itu mono? Mono maksudnya satu. Ya, mono maksudnya satu. Ya, mono maksudnya satu. Sakarida sebenarnya sakarida adalah perkataan bahasa Tamil. Ini adalah perkataan bahasa Tamil. Dalam bahasa Tamil, untuk gula kita panggil dia sakara. Okey, kita panggil dia sakara. Okey, dan selepas itu perkataan sakara itu telah diadaptasi oleh Greek, oleh orang-orang Greek. Lepas tu perkataan ini pula digunakan dalam istilah sains, ya. Nah, kalau kita tengok formula asas monosakarida, kita boleh tulis dia macam ni, iaitu dalam kurungan kita ada CH2O dan di luar kurungan itu kita kena taruh N, di mana N itu boleh jadi 3. Kalau 3 dia jadi 3 karbon. Monosakarida 3 karbon. Kalau 5 dia jadi 5 karbon. Macam tu. Kalau 6 dia jadi molekul monosakarida 6 karbon. So kita lebih fokus kepada 6 karbon. Jom kita tengok apakah jenis-jenis monosakarida yang kita ada. Ya, monosakarida 6 karbon yang kita ada. Kita ada glukosa, kita ada fruktosa, kita ada galaktosa.
Cikgu, kita kena hafal struktur kimia untuk glukosa, fruktosa dengan galaktosa ke? Bukan sekarang. Bukan sekarang, ya. Sekarang kamu tak payah hafal struktur kimia untuk setiap monosakarida ini. Tetapi apabila kamu masuk tingkatan 6, SEM 1, SEM 1, semester 1 memang kamu akan belajar dalam topik pertama STPM Bio kamu akan belajar struktur-struktur kimia monosakarida. Kamu kena hafal dia, Okey. So kamu tak payah hafal, saya tunjuk je, ini adalah glukosa, kita ada fruktosa, kita ada galaktosa. Inilah monosakarida yang kita ada dalam dunia ini. Okey, kalau kita tengok monosakarida yang paling banyak ialah gula heksosa 6 karbon. Okey, saya dah kata dah, Monosakarida yang paling banyak kita ada adalah gula heksosa 6 karbon. Yang paling banyak adalah glukosa, adalah glukosa. Okey, apakah sifat-sifat monosakarida ni? Apakah sifat-sifat monosakarida ni? Sifat-sifat yang kamu kena tahu ialah glukosa ataupun apa-apa monosakarida adalah manis, dia berasa manis, dia boleh larut dalam air dan juga ia boleh dihablurkan. Okey, dia manis, boleh larut dalam air dan juga ia boleh dihablurkan. Dia boleh melalui proses penghabluran dan dia akan jadi hablur, iaitu crystals, Okey, dalam kitchen mak kamu tu, kamu boleh jumpa dalam satu jar tu ada gula, kan? Gula tu dalam bentuk apa? Kristal, kan? Macam pasir, kan? Itu adalah gula yang dihablur. Okey, so monosakarida adalah gula yang ringkas. Okey, dia adalah gula yang ringkas. Kamu mesti tahu ini. Monosakarida adalah gula yang ringkas. Okey, dia adalah gula yang ringkas. Dan apabila monosakarida ini dia melalui proses pempolimeran, okey, dia akan melalui proses polimerasi dan apa yang akan berlaku, monosakarida ini akan dibentuk sebagai disakarida dan seterusnya kalau proses kondensasi ini ataupun proses pempolimeran ini berlaku, dia akan menjadi polisakarida yang lebih kompleks lagi. Saya akan ajar kamu semua itu dalam beberapa minit lagi, Okey, kita tengok apakah kegunaan dia. Okey, kegunaan. Biasanya monosakarida, polisakarida, semua karbohidrat ini digunakan untuk tenaga. Okey, dia adalah komponen biokimia yang akan memberikan kita tenaga. Okey, kalau kita menjalankan proses respirasi sel, kita akan gunakan glukosa ataupun monosakarida yang lain untuk kita menghasilkan tenaga dalam bentuk ATP. Yang itu adalah sangat penting, Komponen tenaga yang paling utama bagi kebanyakan sel dan organisma adalah monosakarida. Dan satu lagi informasi yang sangat penting yang kamu kena tahu adalah monosakarida, semua monosakarida, iaitu apa? Kita ada glukosa, kita ada fruktosa, kita ada galaktosa. Pastikan kamu ingat nama-nama monosakarida ni, sebab nanti kamu akan confuse dengan disakarida pula. So, monosakarida kita ada 3 jenis, iaitu glukosa, fruktosa, galaktosa. Ketiga-tiga monosakarida ni digunakan dalam ketiga-tiga monosakarida ni boleh menjalankan proses penurunan. So jadi ia dikenali sebagai gula penurun. Monosakarida boleh menjalankan proses penurunan. Ia adalah sejenis tindak balas kimia. Tindak balas kimia kita ada 2 jenis, satunya adalah proses penurunan, satu lagi adalah proses pengoksidaan. Itu kamu akan belajar lebih dalam lagi dalam bab kimia, dalam subjek kimia kamu, Tetapi dalam bio secara ringkas saya explain kepada kamu apakah maksud dia gula ni sebagai gula penurun. Maksud dia monosakarida ini mempunyai kebolehan untuk menderma satu elektron ataupun hidrogen kepada sebatian yang lain.
monosakarida mempunyai kebolehan untuk menderma satu elektron ataupun hidrogen kepada sebatian yang lain. Itulah yang dimaksudkan dengan gula penurun. Dia akan menjalankan proses penurunan. Ya, dia akan menjalankan proses penurunan. Okey, saya ajar ya, saya ajar kat sini. Okey, kalau kita tengok gula penurun, okey, semua monosakarida adalah gula penurun. Maksud dia mempunyai kebolehan untuk menurunkan kuprum 2 sulfat. Okey, dia mempunyai kebolehan untuk menurunkan kuprum 2 sulfat. Okey, kepada apa? Kepada kuprum oksida. Kuprum 2 sulfat ni biasanya kamu tahu ni sebagai larutan Benedict. Ya, masa PT3 tu kamu dah belajar benda ni, ya. Kamu dah tahu benda tu sebagai larutan Benedict. Larutan Benedict ni adalah kuprum 2 sulfat. Warna dia adalah apa? Warna biru. Nah, kamu kalau tambahkan gula penurun dalam kuprum 2 sulfat, okay, eksperimen itu kamu kena jalankan dalam kukus air, ya, dalam kukus air. Apa yang akan terjadi? Kuprum 2 sulfat ni akan diturunkan kepada kuprum oksida. Warna biru kuprum 2 sulfat akan ditukarkan kepada mendakan merah bata. So, kalau kuprum 2 sulfat sudah tukar jadi kuprum oksida, kita tahu warna biru kuprum 2 sulfat itu akan menjadi mendakan merah bata. Proses ini dikenali sebagai proses penurunan. Dijalankan oleh gula penurun. Semua monosakarida adalah gula penurun. Pastikan kamu tahu konsep yang ini. Okey, kalau kita tengok monosakarida ini akan melalui proses pempolimeran, okey, dan dia boleh bergabung dan menjadi molekul polisakarida yang kecil yang dikenali sebagai oligosakarida. Ya, ia terdiri daripada beberapa monosakarida yang diikat dengan menggunakan ikatan kovalen. Dan ikatan ini dikenali sebagai ikatan glikosida, ya, ikatan glikosida. Dan kalau kita tengok, kalau polimer polisakarida ni adalah di dalam lingkungan 20 ke 30, dia bergantung kepada jenis dia. Dia boleh dikenali sebagai oligosakarida. Kalau oligosakarida ni dia lekat pada lipid, kita panggil dia glycolipid. Kalau dia berlekat pada protein, kita panggil dia glycoprotein. Kamu pernah dengar benda ni kan? Kamu pernah dengar benda ni dalam bab ketiga. Kita dalam struktur membran plasma, kita ada glikolipid dan glikoprotein yang akan bertindak sebagai antigen. Okey. Itu yang kamu kena tahu dalam topik monosakarida dan sedikit sebanyak informasi tentang karbohidrat. Okey. Sekarang lepas ni kita akan tengok disakarida pula. Okey, sekarang kita tengok disakarida pula. Okey, kalau kita tengok disakarida di itu adalah dua. Sakarida itu adalah gula. Okey, so disakarida dikenali sebagai dua monosakarida, dia bertindak balas dan menghasilkan satu disakarida. Proses tindak balas itu dikenali sebagai proses kondensasi. Okey, proses tu dikenali sebagai proses kondensasi. Okey, semua disakarida yang kita ada, dia dikenali sebagai gula yang ringkas juga. Okey, dia bukan gula yang kompleks, dia adalah gula yang ringkas. Nah, apabila dua molekul monosakarida dia bergabung melalui proses kondensasi, dia akan menghasilkan satu molekul disakarida. Melalui proses ini, satu molekul air akan terhasil. Ya, satu molekul air akan terhasil. Now, dua molekul monosakarida itu akan digabungkan dengan ikatan kovalen yang dikenali sebagai ikatan glikosida. Ya, ikatan yang memegang dua monosakarida tersebut dikenali sebagai ikatan glikosida. Okey, jom kita tengok apa lagi yang kamu kena tahu. Kalau kita ambil disakarida, ya, molekul disakarida ni, dan kita tambahkan air kepadanya, apa yang akan berlaku? Ya, proses yang sebaliknya akan berlaku, iaitu proses hidrolisis.
di mana disakarida itu melalui proses hidrolisis dia akan diuraikan kembali kepada molekul-molekul monosakarida. Ya, ini dikenali sebagai proses apa? Proses hidrolisis. Proses ini memerlukan air untuk menjalankan proses hidrolisis. Untuk mempercepatkan lagi tindak balas ini, kita boleh tambahkan enzim. Ya, enzim adalah pemangkin biologi yang boleh digunakan untuk mempercepatkan tindak balas tersebut. Okey, nanti kita akan lebih dalam lagi, bincang lebih dalam lagi tentang apakah fungsi enzim ni dalam topik enzim dan metabolisme nanti, ya. Okey, kalau kita tengok proses kondensasi, kita kena tahu dia. Macam mana kita nak tulis persamaan kimia untuk proses kondensasi. Kita ada 3 jenis disakarida yang kita kena tahu, ya. Yang satu adalah maltosa. Ya, yang pertamanya adalah maltosa. Okey, yang kedua kita kena tahu laktosa. Okey, yang ketiga kita kena tahu sukrosa. Okey, inilah jenis-jenis disakarida yang kamu kena tahu. Biasanya student akan dia buat mistake, ya. Dia buat mistake kat mana? Dia terlupa pula yang mana tu monosakarida, yang mana tu disakarida. Biasa dia membuat kesilapan dekat laktosa. Dia ingat galaktosa adalah disakarida, laktosa adalah monosakarida. Tak boleh, jangan buat kesilapan itu. Ya, galaktosa adalah monosakarida, laktosa adalah disakarida. Dan lagi satu kesilapan yang lazim buat student akan buat adalah dia terkeliru dengan fruktosa dan sukrosa. Ya, fruktosa adalah monosakarida, sukrosa adalah disakarida. Okey, kita tengok proses kondensasi dia macam mana. Proses kondensasi adalah apabila dua molekul monosakarida bertindak balas dengan menggunakan proses kondensasi. Dia akan membentuk ikatan glikosida di antara dua monosakarida dan satu molekul air akan terlepas melalui proses ini. Dia akan menghasilkan satu molekul disakarida. Kita tengok, ya. Untuk menghasilkan maltosa, kita ada glukosa dan glukosa. Dua molekul glukosa ini bergabung untuk menjadikan disakarida yang dikenali sebagai maltosa. Semasa kamu tulis persamaan kimia tu, kamu kena tulis molekul air selepas maltosa tu. Ya, kamu kalau tak tulis air ni, memang persamaan kimia kamu tak betul. Ya, jawapan kamu akan jadi salah. Ya, so glukosa campur glukosa kita ada maltosa dan air. Yang ini U, yang ni U. Glukosa campur glukosa kita ada maltosa campur dengan air. Biasa dia tukar kat sini. Dah pun tukar, ya. Glukosa campur glukosa, kamu ada maltosa campur air. Maltosa biasanya kita dapat daripada gula malta, dari benih barley yang bercambah, ya. Kita boleh dapatkan malt, malta daripada tu, ya. Okey, glukosa dan galaktosa. Kalau kita ada glukosa dan galaktosa melalui proses kondensasi, apa yang akan terhasil? Kita akan dapatkan laktosa. Laktosa campur air. Jangan lupa kalau tulis persamaan kondensasi ni, proses kondensasi disakarida, memang ada air terbentuk. Laktosa adalah gula di dalam susu. Apabila kita ada glukosa dan fruktosa melalui proses kondensasi, dia akan menghasilkan sukrosa. Ya, sukrosa dan air, satu molekul air akan terbentuk. Ya, satu molekul air akan terbentuk. Ya, kamu akan jumpa sukrosa dalam gula tebu, gula dari tebu ataupun daripada buah-buahan, ya, ataupun daripada madu, ya, ataupun daripada madu. Biar saya tulis kat sini, ya, madu. Ya, madu pun kita dah boleh jumpa sukrosa, madu. Okey, lepas tu kita nak tengok ciri-ciri, ya, ciri-ciri gula. Okey, ciri-ciri gula kalau kita tengok gula disakarida, ya. Disakarida juga sama seperti monosakarida, sifat-sifat dia, ya. Kalau kita tengok, dia boleh larut dalam air,
Dia boleh larut dalam air. Dia berasa manis? Ya, dia berasa manis juga. Ya, boleh dia hablurkan? Ya, dia boleh dihablurkan. Okey? Satu lagi konsep yang sangat penting kamu kena tahu. Okey, adakah mereka gula penurun? Okey, kalau kita tengok gula penurun ni, maltosa dan laktosa adalah gula penurun. Okey, maltosa dan laktosa adalah gula penurun. Sukrosa pula adalah gula bukan penurun. Sebab apa gula sukrosa ini bukan gula penurun, cikgu? Senang je. Sukrosa dia tidak mempunyai struktur kimia untuk menderma elektron ataupun hidrogen kepada sebatian lain. Maksud dia tidak bertindak sebagai gula penurun. Maksud dia apa? Sukrosa tidak dapat menurunkan kuprum 2 sulfat kepada kuprum oksida. Ya, larutan biru kuprum 2 sulfat itu tidak boleh ditukar kepada mendakan merah bata apabila kamu uji sukrosa itu dengan kuprum 2 sulfat. Pastikan kamu tahu ni. Memang akan ada soalan yang lazim yang biasa ditanya. Dia akan tanya tentang sukrosa ini, apakah dia peranan dia, apakah dia adakah dia gula penurun. Dia akan tanya. Okey, bentuk-bentuk dalam soalan yang berlainan ya, kamu kena tahu ya. Okey, kita tengok sekarang proses hidrolisis disakarida. Okey, proses hidrolisis disakarida. Apakah proses hidrolisis? Saya dah ajar tadi ya. Apabila proses hidrolisis bermaksud kamu akan memecahkan disakarida ataupun polisakarida kepada gula-gula ringkas ataupun kepada monosakarida. Kalau kita tengok disakarida ni, disakarida kita ada maltosa, laktosa dan sukrosa. Apabila kamu tambah air kepada maltosa, apa yang akan terjadi? Air ini akan memecahkan ikatan glikosida tersebut dan menjadikan balik monosakarida membentuk balik monosakarida iaitu glukosa dan glukosa. Untuk maltosa dia akan membentuk balik glukosa dan glukosa. Laktosa apabila dia melalui proses hidrolisis, dia ditambah air, dia boleh dipecahkan kepada glukosa dan galaktosa. Disakarida seperti sukrosa boleh melalui proses hidrolisis, apabila ditambah air, dia boleh dijadikan sebagai glukosa dan fruktosa. Okey? Alright, ini adalah proses hidrolisis. Okey? Boleh dipercepatkan, proses ini boleh dipercepatkan dengan menggunakan enzim. Ya, seperti enzim maltase. Enzim laktase. Dia kena laktase, ASE. Maltase, ASE. Sukrase. Kalau sukrase dia jadi gula bukan penurun kan? Kalau saya ambil sukrosa ni, sukrosa adalah gula bukan penurun. Kalau saya ambil sukrosa ini dan saya jalankan proses hidrolisis, dan saya tukar balik kepada glukosa dan fruktosa. Sekarang selepas saya menjalankan proses hidrolisis untuk sukrosa, apa yang saya akan jadikan dia? Saya akan jadikan dia kembali kepada monosakarida. Okey, saya akan jadikan dia sebagai monosakarida. Dan kalau saya tukar dia sebagai glukosa dan fruktosa, sekarang kalau saya uji dengan untuk gula penurun dengan gunakan kuprum 2 sulfat, memang saya dapat mendakan merah bata. Ya, faham ya? Okey. Ini adalah disakarida ya. Okey, kalau kita tengok proses ini adalah proses kondensasi. Di mana saya ada 2 molekul monosakarida. Dan kalau nampak ni, ini adalah satu bahagian monosakarida. Ini adalah salah satu bahagian monosakarida yang bersedia untuk bergabung. OH dan OH ini bergabung untuk membentuk satu molekul air. Dan oksigen tu akan digunakan untuk mengikat 2 monosakarida ini. Inilah yang dikenali sebagai ikatan glikosidik. Ya, glycosidic linkage in English, and we call that in Malay ikatan glikosidik. Okey. Untuk polisakarida pula. Okey, poli maksudnya banyak. Okey, many ya. Poli maksudnya banyak, sakarida maksudnya gula. So, polisakarida maksudnya banyak gula yang bercantum dan menjadikan satu
polimer sakarida ni. Okey. Nah, kalau kita tengok polisakarida, dia dikenali sebagai karbohidrat yang kompleks. Okey, dia adalah karbohidrat yang kompleks. Ataupun kita boleh panggil dia sebagai gula yang kompleks, ya. Karbohidrat yang kompleks. Molekul polisakarida ni adalah polimer yang diperbuat oleh rantai molekul monosakarida. Rantai molekul polisakarida. Dia maksudnya dia banyak banyak monosakarida, dia bergabung dan dijadikan sebagai rantai monosakarida. Kalau kita tengok setiap molekul monosakarida ni dia akan bergabung antara satu sama lain dengan menggunakan ikatan, ya, bukan ikan, ya, bukan ikatan, ikan, ya, ikatan, ya, ikatan glikosidik, dan beberapa molekul air akan terhasil melalui proses ini, ialah melalui proses kondensasi. Apabila proses kondensasi berlaku, ya, kita tahu molekul air akan terkeluar, ya, terhasil, ya. So kalau molekul polisakarida sedang dibentuk, memang banyak air akan dihasilkan. Contoh molekul polisakarida, kita kena tahu 3 jenis sahaja. Ya, sebenarnya 4, yang satunya saya dah bagi tahu tadi, oligosakarida. Ya, oligosakarida adalah molekul polisakarida yang pendek sahaja. Dan yang penting yang kamu kena tahu adalah kanji, glikogen dan selulosa. Biasanya kanji kita boleh jumpa dalam tumbuhan. Ya, dalam tumbuhan. Ya, dalam tumbuh-tumbuhan dia akan menghasilkan kanji. Ya, dia akan menghasilkan kanji. Kanji adalah tenaga simpanan dalam tumbuhan. Ya, kanji memang terkandung dalam daun, ya. Tuber maksudnya dalam macam kentang tu adalah tuber ataupun benih, ya, dalam bentuk granula kanji, ya. Glikogen pula adalah simpanan karbohidrat yang disimpan dalam sel haiwan. Biasanya glikogen ini akan disimpan dalam hati, okey, dalam hati kita, dan juga di dalam otot-otot kita. Biasanya otot rangka, ya. Otot rangka ni akan menyimpan glikogen. Glikogen ini adalah polisakarida, tenaga simpanan, ya, yang dikenali sebagai glikogen, dan dia akan disimpan dalam otot rangka kita ataupun hati kita. Glikogen. Pastikan kamu tahu tu. Okey, yang ketiga yang kamu kena tahu adalah selulosa. Selulosa ini biasanya dia dalam bentuk gentian, ya, fibers, ya. Fiber is gentian. Gentian selulosa. Okey, gentian selulosa inilah yang akan menghasilkan dinding sel. Dalam sel tumbuhan, salah satu komponen yang penting yang saya ajar kamu adalah dinding sel. Ya, dinding sel. Dinding sel dia memang kukuh. Ya, dia akan memberi bentuk yang tetap kepada sel tumbuhan. Kalau kita tengok dinding sel ni, dia terhasil ataupun terdiri daripada gentian selulosa. Okey. Nah, untuk menguji polisakarida ni, salah satu polisakarida iaitu kanji boleh diuji dengan menggunakan iodin. Ya, kanji boleh diuji dengan menggunakan iodin. Warna iodin yang perang akan bertukar menjadi biru gelap. Itu adalah cara untuk menguji kanji. Okey, semua polisakarida adalah gula bukan penurun. Maksudnya dia tidak dapat dia tidak dapat menurunkan kuprum 2 sulfat kepada kuprum oksida. Ya, dia tidak akan menukar warna biru kuprum 2 sulfat ni kepada mendakan merah bata. Maksudnya semua molekul polisakarida adalah bukan gula penurun. Satu lagi yang kamu kena tahu tentang karbohidrat ni ialah okey, dia tak manis. Okey, karbohidrat ni dia tak manis. Okey, dia tak manis, dia tak berasa manis, tidak rasa manis. Okey, tak rasa manis. Satu lagi kamu kena tahu, dia tak larut dalam air. Okey, tidak larut dalam air. Okey, tidak larut dalam air. Tidak larut dalam air. Dan satu lagi yang kamu kena tahu, ya, dia tidak boleh dihablurkan. Okey, tidak dapat dihablurkan. Okey, tidak dapat dihablurkan.
Okey, dia tidak rasa manis, okey, dia tidak larut dalam air dan dia tidak dapat dihablurkan. Ini semua adalah ciri-ciri ataupun sifat-sifat polisakarida. Okey, yang paling akhir sekali kamu kena tahu bentuk dia. Kalau dia tanya dalam soalan, okey, dia bagi gambar. Dia akan tanya, okey, kenal pasti jenis karbohidrat tersebut. Kamu kena tahu cara untuk mengenal pasti. Okey, kalau kita tengok glikogen ni nampak tak dia bercabang-cabang. Dia bercabang-cabang ya. Ini adalah glikogen. Inilah bentuk glikogen. Setiap satu bulat tu adalah molekul glukosa. Ya, setiap molekul tu adalah molekul glukosa ya, dan dia akan diikat dengan menggunakan ikatan glikosida dan dia akan membentuk polimer yang panjang dan dia juga bercabang-cabang tu ya, dia bercabang-cabang. Kalau kita tengok kanji ya, starch itu adalah kanji. Kalau kita tengok kanji pun nampak macam glikogen juga, tetapi kalau kita tengok lebih dalam lagi kita nampak dia berpintal ya, it forms a helix like structure ya. Dia nampak macam wayar telefon yang lama ataupun macam spring ya. Itu kalau kita tengok nampak dia bentuk dia macam ni, kita tahu itu adalah kanji. Tak payah kamu tahu okey, struktur kimia dia, molekul kimia dia, tak payah kamu tahu. Bentuk ini kamu dah tahu, kamu hafal bentuk ni dah cukup dah. Dan yang akhir sekali adalah bentuk selulosa. Kalau kamu tengok selulosa, dia terdiri daripada gentian selulosa. Ya, gentian selulosa. Memang molekul-molekul ni akan tersusun rapat dan berselari dan dia nampak macam gentian ya. Dia berbentuk gentian ya. So, inilah yang akan menghasilkan dinding sel. Ya, ni akan menghasilkan dinding sel. So kamu kena tahu apakah bentuk-bentuk dia. Ya, senang sahaja. Okey, inilah cara kamu belajar topik untuk polisakarida, monosakarida, disakarida, karbohidrat. Inilah cara kamu belajar. Apa-apa yang saya ajar kamu adalah penting dan sangat penting untuk exam kamu. Okey, itu sahaja untuk karbohidrat. The next topic kita akan tengok adalah lipid, protein dan sebagainya. Okay, that's all. My name is Mr. San, your bio coach, the best bio teacher in the world. Take care, stay safe, bye bye.